Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada pagi ini dalam satu kuliah duha anjuran Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9, yang jadual saya adalah setiap hari Selasa pada minggu yang kedua dan yang keempat. Minggu kedua itu hari kita beraya lah, jadi kita tak ada kuliah. So kita mulakan dengan minggu yang keempat, hari Selasa pada hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama di ruangan Facebook, di ruangan TikTok juga. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa kita sama-sama sharekan kuliah kita pada pagi ini. Kita pakat-pakat share, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi ganjaran pahala kepada kita, dan juga insya-Allah akan memberi kebaikan dan manfaat juga kepada semua
masyarakat di luar sana yang sama-sama ingin menambah ilmu dan menjadi orang-orang yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan penyebab kita sharekan kuliah kita pada pagi ini akan merubah manusia ke arah yang lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya akan bacakan pengajian kitab kita menggunakan kitab Al-Azkar ni. Jadi sepanjang kuliah 1 jam sehingga jam 11, saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin tak dapat nak baca komen-komen ke apa. Jadi saya akan fokus pada pengajian kita, insya-Allah. Dan mana-mana yang ada komen ke apa, jangan kecil hatilah kalau saya tak baca. Sebab kitab kita ni banyak lagi yang perlu untuk kita habiskan, insya-Allah. Baik, mengikut yang saya tanda pada kuliah kita sebelum raya tu hari, iaitu ketika Ramadan, kita akan sambung balik pengajian kita muka surat 728 pada fasal yang ke-19. Kitab lama ni, kitab hijau ni, muka surat 728 fasal yang ke-19. Muka surat 728 fasal ke-19. Mana-mana sahabat muslimat yang ada kitab boleh catatkan di ruangan komen muka surat berapa. Sebab kitab ni dia ada 2-3 version, 2-3 edisi. Saya punya ni yang agak lama sikit lah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jom kita mulakan pengajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada barakahnya pada pagi ini, hari yang ke-13 dalam bulan Syawal, hari putih yang pertama. Hari ini hari putih yang pertama, sunat bagi yang ada kemampuan untuk dia berpuasa. Dia nak puasa 6 pun okey, mudah-mudahan dapat pahala puasa putih, insya-Allah. Baik, fasal yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Dilarang berdoa dengan cara jahiliyah dan tercela menggunakan lafaz kalimah-kalimah mereka. Muka surat 591, kitab kuning. Dia ada kitab kuning 591. Alright. Jadi fokuskan pada kuliah dan abaikan background di belakang tu lah. Kan ada yang kata macam pelamin lah, apa kan. Hayati saja. Sekali-sekala kita tukar posisi kuliah kita lah. Orang kata ambil aura hari raya tu, insya-Allah. Allahu Akbar. Baik, disebutkan dalam kitab tadi, dilarang kita berdoa dengan cara jahiliyah, menggunakan kalimah-kalimah mereka. Sedangkan kita ini dalam Islam ada adabnya untuk kita berdoa. Ada adab untuk kita berdoa. Ada kaedahnya, ada disiplinnya, ada caranya. Dan doa ni pula bukan main orang kata apa, sembrono gitu aja. Kita berdoa dengan penuh tawaduk, dengan penuh khusyuk, dengan penuh merendah diri, dengan menggunakan apa, tertib-tertib atau adab-adab berdoa. Antaranya disebut oleh para alim ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, sebaiknya doa kita dimulai dengan selawat dan ditutup dengan selawat. Itu yang terbaik, dan dimulakan dengan memuji Allah. Macam biasa kita sebut kan, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Contoh gitulah. Kemudian kita doa, minta yang terbaik kan. Sebab hari ini banyak benda kita nak kena doa sebenarnya. Kita doakan juga
kawan-kawan kita rakyat Malaysia yang terlibat dengan kemalangan LRT malam tadi sekitar jam 8.45 malam. Jumlahnya hampir 200 lebih. Yang cedera parah pun agak ramai, 40 lebih, dan yang cedera ringan pun 100 lebih. Jadi kita doalah mudah-mudahan mereka-mereka yang terbabit akan segera sembuh dan tidak ada yang kritikal sangatlah, insya-Allah. Jadi banyak benda kita nak doa dengan COVID-nya, dengan kawan-kawan kita yang masih diserang dengan COVID-19, dengan kadar COVID-19 yang sangat tinggi dalam negara kita kan. Jadi doa ni penting, dan dia ada adab-adab yang diajar oleh Islam tentang berdoa ini. So jangan kita tiru macam mana masyarakat Arab jahiliah Quraisy dulu. Apa orang Arab Quraisy ni buat, Ustaz? Cuba kita tengok. Daripada Ibnu Mas'ud, ataupun namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba au da'a bida'wal jahiliyah wa fi riwayatin au syaqqa au da'a bi'au. Baik, yang bermaksud bersabda Nabi SAW, bukanlah dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, menampa-nampa pipinya, dan merobek-robek kantung leher baju mereka ataupun saku, poket leher mereka, poket baju mereka, serta berdoa memanggil-manggil dengan cara jahiliyah. Dari riwayat lain, merobek atau memanggil-manggil sambil berdoa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kitab edisi 219, muka surat 647. Kitab coklat 690. Banyak edisinya, ada 2-3 edisi lah. Jadi masing-masing boleh rojak kitab masing-masing. Yang ada kitab lah. Yang tak ada kitab, dengar saja dan tengoklah muka saya ni. Kan? Dengar ajalah, tak tengok pun tak apa, dengar saja. Baik. Dalam hadis itu Nabi SAW memesan pada kita, jangan kita meniru perangai Arab jahiliah. Apa dia perangai Arab jahiliah? Iaitu mereka ni suka meratapi kematian. Kita tengok bila ada yang meninggal dunia, memanglah wajar kita bersedih. Ceritanya macam itulah. Bila ada berlaku kematian, memanglah kita akan sedih. Apatah lagi yang meninggal tu mungkin mak ayah kita, adik-beradik, kawan-kawan baik kan, kawan pejabat, memang sedih lah. Tambah pula bila meninggalnya time COVID macam ni, meninggal pula sebab COVID, Allahu Akbar kan, memang tak boleh tengok langsung, memang tak boleh ziarah kubur kecuali lepas dikebumikan. Kerana dikatakan orang yang meninggal dunia angkara COVID-19 ini, dia punya kuman COVID tu walaupun dia dah meninggal, dia masih aktif sehingga 72 jam. Itu kalau ikut laporan KKM lah. Jadi sebab itu alasannya mereka terus dikebumikan dengan diuruskan oleh pihak frontliner saja, dan tidak dibenarkan mana-mana waris terdekat menziarahi kecuali tengok kok jauh lah, orang kata daripada luar pagar kubur saja kan, demi nak memutuskan rantaian itulah. Jadi memang kita sedih macam kita tengok viral video call semalam kan, mak dia sedang tenat macam itulah. Jadi memang sedih lah, kita tengok tu memang touching lah. Jadi memang tak salah bila ada kematian kita bersedih. Memang ada sedih lah bila itu fitrah kan. Tapi sedih tu jangan macam orang Arab jahiliah Quraisy. Mereka ni kalau kita tengok, dan
Dia bukan Arab jahiliah Quraisy saja sebenarnya. Dia menyambung pada orang Arab hari ini pun. Kan? Kalau macam kami dulu di Mesir kan. Kami di Mesir dulu, bila ada, tahu dah bila dengar bunyi meraung-raung kan, melalak-lalak lah kita panggil tak. Bising, menjerit-jerit, terlolong-lolong. Tahu dah, ini mesti ada orang mati. Kan? Dah boleh tahu. Kan? Dia menjerit lah, ya lahwi, ya lahwi. Macam-macam dia jeritnya. Orang Arab lah. Kan? Lepas tu dia sebut nama orang yang mati tu. Macam nak boleh hidup balik lah tuan-tuan. Ini orang Arab jahiliah. Kan? Jadi Nabi melarang kita meratapi kematian. Bersedih terhadap suatu kematian itu normal. Itu diharuskan, dibenarkan. Dia tak boleh meratap. Kan? Hantuk kepala ke dinding, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Itu perangai Arab jahiliah. Dan ada segelintir Arab lah, bukan semua kan. Tapi segelintir Arab moden hari ini masih melakukan benda yang sama. Masih menjadikan itu satu tradisi. Satu tradisi budaya hidup mereka. Sedangkan itu tradisi yang tidak bagus, yang pernah dilarang oleh Nabi kepada kita. Jadi mereka punya style ni, tahu dah, dia tampar pipi dia, dia robek baju dia macam-macam lah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Saya nak menggayakannya pun tak reti sangat lah kan. Jadi itu bayangan dia. Nabi kata jangan buat macam tu. Dan berdoa cara jahiliah. Sambil meratap menangis tu, dia berdoa, dia melolong, dia macam-macam lah. Kan, dia meratapi, menyebut-nyebut nama si mati. Bukan tak boleh sebut nama-nama arwah ni, boleh kan. Tetapi cara mereka sebut tu macam seolah-olah tidak redha, tak boleh terima kematian yang berkenaan, kematian yang telah ditakdirkan Allah ke atas si mati itu, kepada warisnya tu. Jadi itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung lagi. Habis yang tu. So maknanya kalau kita nak berdoa, biarlah tertib, biarlah beradab, biarlah bersungguh kan, dengan selawatnya, dengan memuji Allahnya. Dan lagi cantik lagi cantik kalau kita faham pula doa yang kita minta. Doa yang kita panjatkan tu, kita faham apa benda yang kita minta. Itu ulama kata akan menjadikan hajat doa kita cepat dimakbulkan Allah. Macam tu kan. Jadi biar beradab. Kadang kita ni bila berdoa kadang malas kan. Lepas tu bila malas, doa tu lambat, kita komplain pula. Bila nak dapat ustaz? Bila nak? Dia tanya kat ustaz pula. Macam ustaz yang tukang meluluskan doa tu, dia tanya ke ustaz. Doa ustaz pun banyak tak lulus lagi. Kan? Jadi maknanya just kita berdoa bersungguh-sungguh, minta pada Allah dengan adab tertib yang diajar oleh agama. Dan ingat Allah Ta'ala sebut, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. So kita doa elok-elok. Baik, fasal yang berikutnya, fasal ke-20. Dimakruhkan menyebut bulan Muharram sebagai bulan Safar pertama, kerana sebutan begitu adalah adat jahiliah. Yang ini mungkin kita tak buat lah. Yang ini mungkin tak berlaku pada masyarakat kita. Sebab orang-orang Arab dulu dia menyebut bulan Muharram itu sebagai bulan Safar yang pertama. Orang Arab jahiliah ni kadang bukan-bukan aja. Kan? Kadang-kadang dia bukan-bukan. Dia punya dia punya perangai. Dia suka mengubah yang pelik-pelik. Kan? Ikut tertibnya bulan Muharram dulu kan. Muharram ni bulan pertama. Lepas Muharram kan Safar. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampailah Zulhijjah bulan ke-12.
Muharram tu Muharram lah. Tapi Arab jahiliah ditukarnya. Muharram tu jadi Safar yang pertama, yang bukan-bukan. Jadi ulama kata makruh kalau kita sebut bulan Muharram itu bulan Safar yang pertama. Boleh faham tak? Itu tak ada apa sangatlah. Itu huraiannya ringkas sebab dia tak berkait pun dengan kita kan. Sebab kita ni pun jaranglah nak sebut benda-benda macam tu. Cuma kalau zaman-zaman dulu lah di Malaysia ni ada satu budaya bid'ah dipanggil mandi safar kan. Mandi safar ni konon-konon nak tolak bala lah, nak buang sial lah, nak buang penyakit. Dulu. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang ni mandi sungai, mandi laut aja kan. Dulu mandi safar ni dekat laut. Siap dengan jamu, makanan apa, buat kerja syirik lah. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah sekarang ni orang kata majlis ilmu tu dah banyak, masyarakat pun dah mula faham, dah mula ada kesedaran. Jadi orang kata tak adalah lagi benda-benda macam tu. Alhamdulillah. Okey, habis. Sambung lagi. Kemudian disebut di fasal ke-21. Diharamkan mendoakan dengan maghfirah, yakni keampunan bagi orang yang mati dalam kafir. Dilarang kita mendoakan bagi satu orang yang mati dalam kafir. Dia itu memang orang kafir, lepas tu dia mati. Katalah nama dia Chang King Kong, contoh. Nama kafir dia orang kafir lah. Jadi kita dengar dia mati, kita pun doa, ya Allah kau ampunlah dosa Chang King Kong itu. Tak boleh. Habis tinggi pun kita boleh sebut ucap takziah saja. Salam takziah pada keluarga. Nak pergi ziarah boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah. Just kita pergi ziarah, tengok mayat, balik. Jangan pergi ziarah mayat kafir, lepas tu doa buat tahlil pula. Jangan cari penyakit bang. Kan, terbakar kena peti kan, tak pasal-pasal. Tak, just pergi ziarah sebagai menjaga hubungan keluarga ataupun persahabatan dan ucap takziah pada keluarga si mati, balik lah. Jangan sama pula kita dung-dung chair bagai kan, menyalakan colok kan, janganlah. Itu tak boleh lah. Maknanya just ziarah dan ucap takziah sahaja pada keluarga si mati. Mendoakan keampunan tak boleh. Sebab orang bukan Islam tidak layak. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, mereka tidak layak didoakan untuk keampunan. Sebab dosa mereka memang Allah tidak ampunkan. Berbeza ketika mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, kita doakan hidayah. Itu boleh, bukan doa keampunan. Masih hidup, kita doakan hidayah, petunjuk. Ya Allah, aku ada kawan baik ni, namanya sekian-sekian Mary ke apa, kau berilah hidayah padanya ya Allah, sebab dia memang manusia yang baik, cuma dia tidak memeluk Islam. Ya Allah, kau campakkan hidayah petunjuk Islam pada dia supaya dia sempat menganut Islam sebelum dia mati. Itu boleh. Kena tahu beza lah. Kena tahu beza. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, disebutkan dalam kitab ini. Mana tadi? Maknanya sekejap. Firman Allah surah At-Taubah ayat 114. At-Taubah 114. Allah Ta'ala menyebut, ma kana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud surah At-Taubah ayat 114. Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman
meminta ampun kepada Allah bagi orang yang musyrik. Allah kata tak patut. Tak patut makna tak boleh atau dilarang bagi kita untuk meminta ampun, atau bahasanya mendoakan keampunan bagi orang yang musyrik yang bukan Islam. Walaupun Allah kata mereka itu adalah keluarga dekat, walaupun ahli keluarga kita sendiri, mungkin dia tu mu'alaf tak, dia dah memeluk Islam, mak ayah dia masih kafir, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kaedah dia memang macam tu. Sudah jelas bagi mereka bahawa mereka itu adalah orang musyrik dan mereka itu adalah penghuni neraka Jahim. Sesungguhnya ada hadis yang senada maknanya dengan ayat ini dan orang Islam telah bersepakat tentang hukumnya. Buku hijau sekarang ni muka surat 729, Kak Kamariah, ya, 729. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu kaedah agama, ya. Maknanya untuk mungkin kita ada saudara yang bukan Islam, maka apa yang terbaiknya ialah kita doakan dengan ucap takziah saja. Kita ucap takziah kalau nak mendoakan ketika mereka hidup. Doa mendapat hidayah, itu boleh. Baik, habis. Sambung lagi. Fasa yang ke-22. Diharamkan, maknanya tak boleh memaki atau mencela orang Islam tanpa sebab yang dibolehkan syariat. Diharamkan kita mencela orang Islam khususnya tanpa sebab. Tak pasal-pasal maki orang hidup-hidup, tak pasal-pasal hina manusia, tak tahu hujung pangkal jalan ceritanya, tak tahu apa-apa kita tembak orang tu. Tembak tu makna kita hina dia, kita belasah dia, kita hukum dia. Jangan. Kerja manusia bukan menghukum, tuan-tuan. Yang menghukum ni Allah Ta'ala saja. Kerja kita doa yang baik-baik. Mungkin kawan kita jauh daripada hidayah Allah, kita doakan, ya Allah, kawan aku ni nampak terlajak jauh, ya Allah, aku dah tegur dah macam-macam, dia tak mau ikut juga, kau berilah hidayah padanya, ya Allah. Macam tu boleh. Ataupun kita doakan kawan-kawan kita yang mungkin sedang terlantar sakit, yang sedang bertarung nyawa, kan, terutama COVID ni. Jadi kita doakan, boleh. Tak, sebab itu tertib. Jangan menghina ataupun kita memaki hamun, mengeluarkan kata-kata yang kesat, kan, menghina manusia, jangan. Sebab kita dengan dia pun sama level manusia. Entah-entah orang yang kita hina tu lebih bagus semayangnya daripada kita, lebih sempurna sedekahnya daripada kita, lebih banyak, lebih ikhlas daripada kita. Mana kita tahu. Sebab itu Islam melarang kita menghina manusia. Itu kena jagalah adabnya. Baik. Daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sibabul muslim fusuq, sibabul muslim fusuq, yang bermaksud hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bermaksud mencela atau memaki orang Islam itu adalah fasik. Apa makna fasik? Fasik maknanya orang yang sentiasa mengekalkan dirinya dalam dosa. Makna benda tak elok lah. Fasik ni benda tak elok, benda yang kita kena jauhkan, benda yang kita kena elakkan, itu namanya fasik. Boleh macam tu. Jadi Nabi kata sibabul muslim fasik, mencerca, menghina, memaki orang Islam itu adalah perbuatan fasik, makna dosa dan dilarang, ditegah oleh agama.
Baik, dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Nabi kata, al-mustabani ma qala fa'ala al-badi minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Nabi kata, dua orang yang saling memaki. Ada dua orang yang saling memaki, A dan B. A maki B, B balas balik, dia maki A balik. Ialah apa yang keduanya katakan. Mereka, yakni dosa atas orang yang memulai dari keduanya, selama seorang yang dizalimi itu tidak melewati batas. Ini pun saya baca tadi jenuh agak nak memahamkannya, saya cubalah, ya. Kalau salah saya minta ampun dengan Allah atas kelemahan ilmu saya lah. Jadi maknanya Nabi kata, bila ada dua orang yang memaki, yang lebih dosanya, yang lebih dosanya orang yang start dulu, orang yang start maki dulu. Dan kalau A start dulu, dia maki B tak, B dia balas balik, B pun ada dosa tak, tapi dosa lebih pada A, sebab A yang memulakan maki hamun tu. Jadi tolong fahamkan baik-baik, kita jangan jadi pencetus kepada yang memulakan. Jangan jadi pencetus kepada nak start, orang kata berperang tu. Nak start bergaduh, jangan. Biar orang lain nak mula, dia punya pasal. Dan kalau dia maki kita, kita istighfar saja. Yalah tuan-tuan, kalau kira geram ni, kira semangat muda, memang nak naik angin aja, kan? Memang nak naik angin saja. Tapi sabar. Kita belajar bersabar. Belajar banyakkan istighfar. Belajar banyakkan berselawat. Belajar tahan diri, jangan kita rempuh balik, jangan kita lawan balik. Sebab kalau kita fikir-fikir kan, orang maki kita, kita maki balik, sebenarnya macam tak ada faedah je, kan? Merugikan diri kita. Dah lah orang tu maki kita, lepas tu kita maki dia balik, dua-dua tak dapat apa pun, dapat dosa je. Jadi biar kita bertahan, biar kita bertahan. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat ni semuanya ada kira bicara, semuanya ada orang panggil apa, perbicaraan di akhirat besok. Ada timbang-timbang amalnya, ada serahan kitabnya yang kita nak ambil dengan biyaminihi au bishimalihi, dengan tangan kanan atau tangan kiri, wal ayazubillah. Semuanya ada perbicaraan, ada kira bicara. Jadi tolonglah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita jangan rosakkan hidup kita hari ini dengan buat benda yang bukan-bukan. Terutama kita maki hamun orang, tak tentu gaya, tak? Kalau nak, orang kata nak marah Israel, kata koyak tu, tak boleh tahan kira lagi, sebab memang dia jahat. Kan? Memang Israel Zionis tu jahat, kan? Layaklah untuk dikoyakkan dia. Jadi yang kita maki hamun ni kadang ulama kita maki hamun, yang kita marah ni kadang pemimpin negara yang dah bertungkul lumus, usaha macam-macam menangani COVID, tapi dah rakyat ni pun kadang-kadang tak dengar cakap pun masalah juga, kan? Kerajaan boleh kuat-kuasakan undang-undang, tapi kejayaan undang-undang itu sebenarnya terletak di bahu rakyat. Macam tu, kan? Jadi sama-sama main peranan, kan? Bantu-membantu, tolong-menolong. Macam hari ni lah, orang panggil jalan terbaik kita nak menurunkan kadar COVID yang sedang tinggi dalam negara kita ni, ialah orang panggil apa? Self quarantine. Masing-masing quarantine diri dia masing-masing. Itu aja. Dan masing-masing kena rasa, kalau aku keluar ni sekarang, mana dah tahu aku ada COVID, kan? Na'udzubillah lah, ni contoh tak. Kita kena rasa macam tu, supaya kita lebih berhati-hati, jangan seronok-seronok nak keluar tak tentu pasal. Macam ada viral dalam Facebook ke semalam, kan? Dia kata dia negatif, sebenarnya dia positif.
siap pergi Metro Kajang lagi kan. Tak pasal-pasal tuan. Kau boleh pergi shopping mall dalam keadaan kau positif COVID. Kau merayau keluar kan, tak ada tanggungjawab. Berdosa kita buat macam tu, memudaratkan orang lain. Jadi jangan, bab-bab wabak ni kena ambil alert, kena sama-sama bertanggungjawab. Jangan buat lebih kurang, jangan buat main-main tuan-tuan. Sebab semalam pun kes kematian paling tinggi lah, 61 orang dalam sejarah COVID dalam negara kita ni kan. Na'udzubillah, yang di ICU pun dah ada 700 lebih yang kritikal di ICU. Allahu Akbar kan. Jadi kita doa yang terbaik, termasuk sahabat kita juga yang pernah mengajar di Masjid Al-Falah juga, Al-Fadhil Ustaz Ridwan Rahmat, yang sekarang ni masih di ICU lagi sebab ada kesumbatan sikit pada jantungnya, khabarnya begitulah. Isteri beliau dah keluar daripada ICU. Satu keluarga dia kena COVID kan, tak tahulah kena di mana, wallahu alam. Tapi kita doa yang terbaik untuk sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Ridwan Rahmat yang sedang bertarung dengan COVID-19 insya-Allah. Jadi begitu juga dengan kawan-kawan kita yang lain, tak kiralah apa penyakit COVID ke apa sekalipun, kita doakan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan dan kesembuhan pada mereka dengan kadar yang paling segera insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu yang kita nak sebut dan kita sambung lagi. Dan mohon sahabat-sahabat sharekan lagi pengajian kuliah ini supaya kita dapat memanjangkannya dan lebih ramai yang akan menontonnya insya-Allah. Baik, sambung lagi. Fasal yang ke-23. Fasal ke-23. Di antara kata-kata yang tidak baik, yang tak elok, yang tak baik, yang acap kali dilontarkan orang kepada lawannya ketika bergaduh atau berbantah, ialah oi keldai. Dipanggil kawan dia keldai. Oi anjing, kambing dan lain-lain. Kan. Jadi tuan-tuan, ini adab dalam Islam. Kita bergaduh kok mana pun, jangan labelkan musuh kita itu ataupun orang yang kita berbantah-bantah itu dengan panggilan haiwan. Panggil dia oi binatang, kan. Tapi dia tengok budaya juga. Kalau Kelantan, natemu, itu itu lain kan. Itu bukan dia binatangkan kawan dia, memang bahasa dia gitu. Kadang nate tu untuk gurau kan, orang Kelantan. Jadi itu lain. Itu put another side dulu. Letak sebelah dulu. Tak. Ini dia panggil kawan dia, oi anjing, oi kambing, oi keldai. Dia panggil binatang. Teruk pula tu. Kena binatang yang kaki pendek tu lagi teruk kan. Jadi jangan. Sebab apa Islam melarang memanggil dengan panggilan binatang itu? Kerana dia kata kata-kata ini sangat buruk kerana dua perkara. Yang pertama, sebab ia berdusta. Sebab apa berdusta? Kerana manusia adalah manusia, bukan binatang. Kawan kita tu orang, bukan binatang. Yang kita panggil dia, oi anjing tu pasal apa? Dia manusia. Kan dah menipu kat situ kan. Kitab ni kata, Imam Nawawi kata di situ sudah ada penipuan. Yang kedua, kerana menyakiti perasaan orang itu. Allah tuan-tuan, kalau orang panggil kita beruk tuan, tak sakit hati kita? Tak. Panggil oi beruk kata. Oi melompat macam beruk kita kan, bila dengar gitu dah sakit hati ni. Jadi samalah macam orang lain. Bila kita panggil dengan nama-nama binatang ni, pertama pendustaan tadi, sebab dia tu manusia bukan binatang. Dan yang kedua, pasti akan menyakiti hati orang tu.
confirm sakit hati tuan, confirm menyirap darah. Kan macam mana kita menyirap darah tengok Zionis kan, macam itulah, lebih dari itu lagi. Jadi tolong jaga adab, jaga tertib, jaga tutur bicara kita, jaga perkataan kita, jangan sebut benda-benda macam itu. Boleh nah? Kan, jaga baik-baik. Lainlah halnya ya Allah. Tak maaf tuan, hari ni volume tak apa cantik. Suara banyak gangguan. Baik. Lainlah halnya, dia kata, kata-kata yang dilontarkan itu, contohnya dia kata, wahai si zalim, hai zalim. Kata-kata ini masih boleh dimaafkan dalam keadaan darurat seperti berbantahan itu. Di samping itu, kata zalim itu memang ada benarnya, sebab jarang ada manusia yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Lainlah kita panggil dia tu wahai penzalim, wahai orang yang zalim. Itu dibenarkan, sebab zalim ni memang tak lari daripada manusia. Sama ada kita menzalimi diri kita sendiri. Macam mana maksud menzalimi diri sendiri? Maknanya kita tinggalkan perintah Allah. Itu makna menzalimi diri kita sendiri. Tak, janganlah dipanggil beruk jantan ke apa, jangan tuan-tuan. Saya tak ambil pot. Bagus. Orang panggil kita, kita istighfar je lah, kan, orang tu berdosa. Jadi kita ni kadang tak sedar kita telah menzalimi diri kita sendiri. Menzalimi diri sendiri ni contoh dia apa? Bila Allah suruh kita semayang, kita tak semayang. Allah suruh kita jaga aurat, tutup aurat dengan sempurna, kita tak buat. Allah suruh kita puasa Ramadan, kita tak puasa. Itu namanya kita dalam tidak sedar telah menzalimi diri kita sendiri. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau kita panggil orang tu zalim, memang dia zalim, itu tak ada masalah. Macam kita kata Israel ni zalim sungguhlah, kan, dengan orang Islam Palestin. Itu memang betul lah. Itu tak ada masalah. Jadi sebab itu benda-benda macam ni kita kena mengaji. Kita kena belajar supaya kita reti nak letak sesuatu itu di mana. Wadu'un syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu tu kena pada tempat. Kena belajar lah. Kan? Ilmu itu macam mana? Nak buat macam ni boleh ke tidak? Kalau aku buat macam ni agama bagi ke tidak? Kalau aku nak solat macam ni okey ke tidak? Nak puasa macam ni macam mana? Semua itu landasan utamanya mesti disandarkan kepada ilmu-ilmu pengetahuan agama. Macam tu. Baik. InsyaAllah kita doakan Ustaz Ridha Rahmat sekeluarga dan semua juga yang menghadapi COVID-19 yang sedang bertarung. Anak-anak buah saya pun ramai yang kena. Abang ipar saya pun kena juga di Hospital Sungai Buloh sekarang. Tak sedar diri lagi. Jadi kita doakanlah yang terbaik buat mereka. Ada rezeki mereka lagi, ada diberi ruang kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita percaya benda tu boleh berlaku. Sebab setiap hari pun 3-4 ribu juga kes yang sembuh, alhamdulillah. Jadi statistik dia lebih kurang macam tu kan. Jadi kita doakan, jangan putus harap. Doa pada Allah, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi sakit, Dia yang maha menyembuhkan, insya-Allah. Baik, habis yang tu. Sambung lagi. Fasal yang ke-24. Fasal yang ke-24. An-Nahas. An-Nahas nama dia. Jangan cari nahas. Nama dia An-Nahas. Ini nama orang Arab lah. Melayu nahas tu nahas lah. Macam nahas kita api semalam tu kan. Nahas. An-Nahas menceritakan dari sebahagian ulama
bahawa dimakruhkan. Makruh kita mengucapkan tidak ada yang bersertaku seorang makhluk pun kecuali Allah. Kita jangan sebut macam itulah kan. Kita jangan sebut macam tu. Di apa ucapan dia, tidak ada yang seorang makhluk pun bersama denganku kecuali Allah. Kita jangan sebut macam tu. Tapi orang Arab dia biasa sebut macam tu. Tidak ada yang seorang makhluk pun dengan aku kecuali Allah. Kalau kita sebut macam tu, hukumnya adalah makruh. Makruh ni taklah sampai haram, tapi digalakkan kita tinggalkan. Elok ditinggalkan ucapan kontroversi macam tu. Kan? Itu kira macam ucapan kontroversi lah. Sebab kita kata tidak ada seorang makhluk pun bersamaku kecuali Allah. Seolah-olah macam Allah tu pula jadi makhluk kan. Situ kontroversinya. Jadi ulama ajar kita tinggalkan ucapan macam tu. Kalau nak sebut juga ada cara. Kejap kita sebut. Kita baca dulu. Sebabnya makruh itu adalah susunan kalimahnya terlalu buruk. Menurut ketentuan bahasa, kata yang dikecualikan dan yang mengecualikan itu mestilah ada hubungannya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bersamaku kecuali Allah. Kecuali itu yang dikecualikan. Mengecualikan itu adalah perkataan makhluk tadi. Dalam kaedah bahasa, mengecualikan dan yang dikecualikan biasanya ada hubungan. Saya ulang balik. Kan pening kan? Sebab aku pun pening juga. Kan? Mengecualikan dengan dikecualikan dalam susunan ayat biasanya mesti ada hubungan. Dalam ayat itu mengecualikan itu makhluk. Tidak ada yang bersamaku seorang makhluk kecuali Allah. Yang dikecualikan itu ialah Allah. Selalunya mengecuali dengan yang dikecualikan itu ada hubungan. So soalnya sekarang, adakah Allah itu berhubungan dengan makhluk? Adakah Allah itu juga makhluk? Situ sangkutnya. Saya buat ayat macam inilah. Saya akan makan semua lauk yang ada atas meja ni kecuali ikan masin. Mengecuali itu apa? Semua lauk. Dikecualikan apa? Ikan masin. Dan semestinya lah ikan masin itu berkait dengan lauk itu. Kan? Semestinya dikecualikan itu berkait dengan mengecualikan. So ikan masin berkait dengan lauk pauk. Sekarang ni adakah Allah berkait dengan makhluk? Itu soalnya. Jadi itu yang jadi makruh. Ucapan macam tu yang jadi makruh. Baik. Macam mana nak tukar ayat tu bagi jadi tidak makruh? Sabar Sat. Tetapi dia kata pada kalimah di atas adalah mustahil kalau dikatakan muttasil itu kerana makhluk dan Allah tidak ada kaitan sama-sama sekali. Sebab itu dia kata pelik ayat tu, sebab Allah dengan makhluk ni tak ada kaitan, sebab Allah bukan makhluk. Allah itu adalah Allah. Selain daripada Allah itu adalah makhluk. Macam tu. Boleh faham no? Buat tenang. Kalau tak faham, pergi makan dulu kejap. Kalau tak puasa lah kan, pergi minum dulu. Buat tenang. Pastilah pada kalimah di atas terputus hubungan antara dikecuali dengan mengecualikan. Terputuslah sebab Allah itu bukan makhluk. Jadi kalimah itu dianggap terputus. Terputus. Oleh kerana itu, kalimat tersebut memerlukan penghuraian yang harus tepat. Iaitu, kalau kita nak cakap, macam ni. Dia kata tadi, tidak ada seorang makhluk pun bersertaku.
tetapi yang bersertaku hanyalah Allah. Ucapan ini didasarkan pada firman Allah, wa huwa ma'akum, dengan maksud dan dia adalah Tuhan yang sentiasa bersama kamu. Sepatutnya kalimah di atas diubah menjadi tidak ada seorang pun bersertaku kecuali Allah. Tidak ada seorang pun bersamaku kecuali Allah. Dah. Dibuang perkataan makhluk. Kan tadi disebut tidak ada seorang makhluk yang bersamaku kecuali Allah. Tak boleh sebut macam tu, makruh. Nak bagi hilang makruh tadi, tidak ada seorang pun bersamaku kecuali Allah. Baru kena dengan ayat wa huwa ma'akum, dan dia Tuhan sentiasa bersama kamu. Jadi ayat yang tepat ialah tak ada seorang pun bersamaku kecuali Allah. Buang perkataan makhluk. Tidak ada seorang makhluk pun bersamaku kecuali Allah. Itu tak boleh. Buang perkataan makhluk. Tak ada seorang pun bersamaku kecuali Allah. Nampak? Boleh dapat nah? Senang aja sebenarnya, tak ada masalah pun. Baik. Sepatutnya kalimah itu diubahlah. Dan dikatakan pula bahawa makruh seorang itu mengucapkan duduklah ala smillah, atas nama Allah. Makruh kita cakap duduklah alas millah, di atas nama Allah. Tapi hendaklah diucapkan duduklah bismillah, duduklah dengan nama Allah. Dia beza sikit je. Alas millah, atas nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Yang terbaik dan tepat adalah bismillah. Sila duduk encik, bismillah. Macam tu kan. Duduk ustaz, bismillah ustaz. Duduk. Macam tu. Itu dapat pahala lagi. Tak? Sebab kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. May Allah give this mullah the long life. Thank you very much bro. Ni tak tahu orang putih mana pula ni mendoakan saya panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Thank you bro. Kita doa yang terbaik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu maknanya dari sudut percakapan, pertuturan, kita jaga baik-baik. Kita jaga baik-baik, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Mana dia? Sini. Fasal yang ke-25. Ini saya baca pun tadi pening juga ni, kan? Tapi tak apa, kita baca sekali lagi. Mudah-mudahan hilang pening. Kan? Baik, berapa jam dah? 10.50. Ada 10 minit lagi insya-Allah. Baik, An-Nahas menceritakan dari sebahagian ulama salaf bahawa makruh seorang yang berpuasa, makruh bagi seorang yang puasa mengatakan, demi hak yang menutup sesuatu yang ada di mulutku, demi hak yang menutup sesuatu yang ada di mulutku, demi hak yang menutup sesuatu yang menutup yang ada di mulutku. Demi hak yang menutup sesuatu yang ada di mulutku. Makruh bagi orang puasa disebut demi hak sesuatu yang menutup sesuatu yang ada di mulutku. Cuba kita tengok. Perkataannya ini sebenarnya dapat ditolak dengan keterangan bahawa yang ditutup mulutnya itu adalah orang-orang kafir. Alasan dari penolakan ini masih memerlukan keterangan lain. Tetapi selain dari yang disebut di atas, seorang itu jelas dalam bersumpah tidak menyebut nama Allah. InsyaAllah akan kami jelaskan keterangannya nanti. Makruhnya seorang tersebut ada dua sebab, iaitu apa yang telah disebut di atas dan menampakkan puasa sebenarnya yang sebenarnya tidak perlu. Boleh faham? Saya pun tak faham sebenarnya.
Sebab dia kata akan dihuraikan nanti. So buat tenang. Kan? Saya baca banyak kali kat tadi sampai pening kepala. Kan? Sebab dia puasa, lepas tu relate dengan orang kafir pula. Jadi saya baca tadi pening sikit. Jadi tak apa tuan, buat tenang. Yang penting kita baca matan dia dulu. Mudah-mudahan ada pahala kita membacanya, insya-Allah. Tak apa, jangan pening-pening. Kita cuba faham apa yang boleh kita faham. Yang tak faham tu kita minta ampun dengan Allah lah. Kan? Kita istighfar banyak-banyak. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baik. Macam ni. Fasal 25 tu habis dah tadi tu. Fasal 26, saya cadang gini. Fasal ke-26 tu kita sambung kuliah bulan depan lah. Sebab ada sedikit masa ini, lebih kurang 8 minit lagi. Saya nak menghuraikan sedikit dan mengingatkan sedikit apa yang akan berlaku pada malam besok. Mungkin semua orang dah tahu, mungkin sebahagiannya belum tahu. So untuk muslimat, tandakan kitab kita sampai fasal ke-25 lah. Fasal ke-26 kita sambung Jun lah, minggu kedua bulan Jun, Selasa minggu kedua, insya-Allah. Baik, malam besok tuan-tuan, mengikut kajian ahli falak, akan berlaku gerhana bulan penuh. Gerhana bulan penuh. Dan tempoh gerhana itu malam besok tidak lama, singkat saja untuk kita di Malaysia. Dia akan bermula pukul 7.11 malam, iaitu sebelum maghrib lah, menjelang maghrib tu. Dan dia akan berakhir 8.52 malam. Kemuncak gerhana dia panggil bermula pukul 7.18. Makna kemuncak gerhana ni makna bulan tu nak penuh lah. Gerhana tu nak jadi penuh. Dia start 7.11, tak apalah, 7.18 tu kita abaikan dulu. 7.11 dan berakhir 8.52 malam. Makna lepas isyak sikit tu dia habis. Jadi apa yang kena buat? Ini yang kita nak sembang sikit, ingatan bersama. Baik. Jadi kita kena faham, yang pertama, bila terjadi gerhana bulan, maknanya ini kebesaran Allah lah. Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan dan kebesarannya. Yang kedua, ini juga peringatan tentang peristiwa akhir zaman. Dunia nak kiamat. Bila berlakunya banyak sangat gerhana, setiap tahun berlaku gerhana, terutama gerhana bulan. Gerhana matahari ni ada juga, jarang-jarang lah, tapi banyaknya gerhana bulan. Dan yang ketiga, berdasarkan apa yang berlaku ke atas Nabi SAW, iaitu Nabi mengajar kita untuk mendirikan sembahyang sunat gerhana. Ini yang saya nak share sikit lah. Walaupun kita biasa buat, tapi mungkin yang tak biasa buat, kita remind balik. Dan habis kuliah ni pun saya akan buat satu video di TikTok. Saya akan share benda ni sekali lagi untuk sebaran semualah. Baik, sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sebab kita cerita malam besok, hari Rabu 26 hari bulan Mei, akan berlakunya gerhana bulan. So tempoh sembahyang sunat itu bermula ketika bermulanya gerhana dan berakhirnya gerhana. Maknanya kita boleh start solat gerhana pukul 7.11 sampai 8.52. Tapi nak cantik lagi lepas maghrib lah. Itu paling cantik untuk kita di Semenanjung. Dia beza sikit waktu dengan Sabah Sarawak. Ini saya cerita untuk Semenanjung saja. Tempohnya sama, 7.11 sampai 8.52.
Tetapi untuk kita di Semenanjung, sebab waktu maghrib Sabah Sarawak beza dengan kita kan. Kita cerita yang Semenanjung punya lah. So untuk kita lepas maghrib lah. Sebab maghrib kita sekitar 7.23 macam tu, 7.21, 22 macam tu. Jadi habis maghrib pukul 8 ke kita boleh buat sembahyang sunat gerhana. Caranya ialah 2 rakaat. Niatnya sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah. Kalau berjamaah mengikut imam kerana Allah. Kalau kita imam menjadi imam kerana Allah. 2 rakaat sahaja. Ya. Kaedahnya pun ada 2 cara sembahyang sunat gerhana. Cara yang kita nak ambil ni ada 2, jadi terpulang nak ambil yang ringkas atau yang panjang. Kaedah pertama macam sembahyang subuh 2 rakaat. Cuma tak ada kunut aja. Ibarat macam kita sembahyang subuh lah. Kan. Kita baca rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua surah. Naik balik rakaat kedua Fatihah, surah. Macam sembahyang subuh, cuma tak ada kunut je. Lepas tu sujud, tahiyat akhir, salam, habis. Itu kaedah pertama. Surah apa nak baca ustaz? Ikut kita lah. Kalau ikut yang Rasulullah pernah baca, Al-Baqarah. Takut kita auto meninggal nanti. Kan? Ataupun Ali Imran. Nabi baca surah yang panjang-panjang. Jadi kita ni kira wali-wali ni baca surah pendek aje lah. Kan? Kita baca Inna atau Inna, Qul Huwallah pun jalan. Tak ada masalah. Mana yang kita hafal, kita baca. Kaedah kedua adalah setiap rakaat 2 kali rukuk, 2 kali setiap rakaat 2 kali rukuk. Contoh dia begini. Rakaat pertama saja aku sembahyang sunat gerhana bulan kerana Allah, 2 rakaat kerana Allah. Kita baca Fatihah, kita baca surah. Lepas tu kita rukuk kan. Lepas tu Sami Allahu liman hamidah. Sepatutnya kalau yang biasa kaedah nombor 1 tadi, kita sujud terus. Untuk kaedah nombor 2, lepas kita Sami Allahu liman hamidah tu, kita letak tangan balik, kita baca sekali lagi Fatihah dan baca surah balik. Sebab itu kaedah kedua ni, rakaat pertama 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk. Maknanya kita dah Fatihah, surah, kita rukuk, lepas tu naik balik Sami Allah, letak tangan, Fatihah, surah, rukuk balik, naik balik Sami Allah, baru sujud. Sujud macam biasa 2 kali, lepas tu naik balik, rakaat kedua Fatihah, surah, rukuk, naik balik Fatihah, surah, rukuk. Lepas tu baru sujud, tahiyat akhir, settle. 2 kaedah. Jadi terpulang pada anda nak ambil kaedah yang mana satu. Tapi saya nampak dah jawapan dia kaedah pertama ustaz. Kan? Terpulanglah. Nak ambil yang kaedah pertama boleh, kaedah kedua pun boleh. Tak ada masalah. Boleh nah. Baik, itu yang saya nak pesan. Dan ingat, bila berlaku gerhana, Rasulullah banyak ajar kita supaya banyakkan istighfar, mendoakan supaya Allah lenyapkan gerhana itu, kan. Kalau Allah tak lenyapkan, nanya kita tuan. Jadi doakan, banyak istighfar, banyakkan sedekah. Nabi suruh ketika gerhana, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran. InsyaAllah. Habis nak sedekah macam mana ustaz? Surah masjid tutup, online. Boleh sedekah ke Palestin, boleh sedekah ke tabung surah masjid, boleh sedekah ke ustaz pun boleh. Tak ada masalah tuan. Boleh PM to P. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kan? Kita sedekahlah pada siapa-siapa pun yang kita nak bagi, adik-adik kita ke, adik-beradik ke, sedekahlah. No problem. Ya. Jadi itu yang saya nak share sedikit pada pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Dan jangan lupa, tuan-tuan boleh menyumbang juga untuk boleh, siapa nak ambil kaedah kedua pun dipersilakan. Nampak beza sikit dengan sembahyang sunat biasa kan? Boleh. Tak ada masalah. Sedekah masa tengah gerhana ke ustaz, itu yang terbaik lah. Ataupun sepanjang malam tu lah. Sepanjang malam besok pun tak apa kita sedekah. Yang terbaik ketika gerhana tu. Macam tu kan.
Baik, jadi tuan-tuan boleh menyumbang kepada tabung pengajian Muslimat Masjid Al-Falah. Jadi minta Hajah Salwa masukkan nombor akaun kat situ. Kalau ada, boleh masukkan sekarang untuk sahabat-sahabat Facebook kita menyumbang, terutamanya malam besok ke kalau nak menyumbang kan, ataupun hari ni pun boleh. Dapat-dapat korang terus tembak je nombor akaun tu, masukkanlah duit sikit untuk pahala-pahala jariah kita, menyumbang untuk program-program yang dianjurkan bermula minggu ini dan minggu-minggu yang mendatang. Sebab kuliah kita tak boleh rehat lama-lama sangat raya, nanti lemau. Dah lah makan lemang, lepas tu lemau pula. Kan? Jadi tak boleh berehat lama sangat. Kuliah ni kena on selalu. Dah. Terima kasih Kak Jamalia Rahmat yang mencatatkan di situ kaedah-kaedah terbaik untuk kita mendirikan solat sunat gerhana bulan pada malam besok. Malam besok bukan malam ni tau. Malam besok. Okey. Baik, jadi nombor akaun tu dah ada di situ. Bank Islam 120-650-137-809. Itu nombor akaun untuk tabung Muslimat Al-Falah. Jadi tuan-tuan boleh letak referennya di situ, pengajian muslimat ke, kuliah muslimat ke, letaklah kat situ. Ya. Terima kasih. Ada yang baru masuk. Saya nak habis dah ni. Wan Nur Azizah. Kan? Nur Azizah Wan Aziz. Ustaz nak habis dah. Start pukul 10 tadi. Baik, jadi itu saja untuk betul ke lepas solat sunat gerhana ada khutbah? Ya. Bagi yang berjemaah boleh khutbah. Kalau sembahyang seorang, kau jangan nak mengada-ngada nak khutbah. Tak ada siapa nak dengar. Kan? Kalau berjemaah bolehlah khutbah kan. Kalau kita imam, anak bini kita makmum, kalau nak khutbah boleh. Sunat saja. Dan khutbah tu pastikan berkisar tentang gerhana lah. Ya. Kebesaran Allah. Boleh Google lah, boleh cari dekat laman web Jabatan Agama Islam negeri masing-masing, dia mesti akan keluarkan khutbah online tu. Jangan naik semangat pergi cerita Israel pula. Tak ada kena-mengena dengan khutbah gerhana tu. Ya, Israel tu kita rembat kemudian lah selepas daripada itu. Itu ceritanya. Okey, baru tahu ada dua kaedah solat gerhana. Memang kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Jadi ada kaedah simple, ada kaedah yang panjang sedikit. Jadi untuk kaedah panjang tu, rakaat pertama 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk. Lepas tu sujud macam biasalah. Naik balik rakaat kedua 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk. Boleh dapat insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat yang bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan kita mendoakan kawan-kawan kita, sahabat kita, siapa-siapa juga yang terkena COVID, yang sedang bertaruh nyawa. Kita doa yang terbaik buat mereka semua. Dan insya-Allah, terima kasih Bal, tolong remindkan. Malam ni ada kuliah macam biasa. Live di Facebook dan TikTok saya pukul 8 malam. InsyaAllah sambung yang malam tadi punya. So malam ni jangan lupa kita ada kuliah lagi pukul 8 malam InsyaAllah selepas maghrib. Cuma mungkin malam besok tak ada kot sebab gerhana kan. Mungkin tengoklah, kita ubah lepas isyak ke sekejap, tengok keadaan malam besok macam mana. Nanti kita wawarkan malam ni. Kita update pada malam ni lah insyaAllah. Baik, jadi terima kasih banyak. Dan besok jangan lupa kuliah online juga di page Raudatul Muslimah Al-Falah bersama sahabat saya Al-Fadil Ustaz Dr. Azhar Yaakob, suami kepada Ustazah Ustazah apa nama dia? Kak-cik lupa pula nama dia. Taman Melewah tu. Ada Ustazah apa? Lupalah. Dr. Azhar Yaakob. Nur Hafizah Musa. Ustazah Nur Hafizah Musa. Pukul 8 baru nak makan buka puasa. Tak apa, makan dulu.
Kan, yang mana puasa kita buka cepat-cepat, kan. Lepas tu kita boleh dengar kuliah tak sempat, tak apa, kita dengar offline. Selepas tu kita ulangan tu kita dengar balik. Datuk Nur Hafizah Musa, betul. So malam besok, pagi besok pukul 10 pagi dekat page Raudhatul Muslimah Al-Falah. Jadi boleh like page yang berkenaan, boleh follow, dan besok dan hari berikutnya juga, Isnin sampai Jumaat, memang kita ada kuliah 5 hari berturut-turut setiap minggu. Jadi boleh follow page itu. Pukul 10 pagi kita ada kuliah besok, Dr. Azhar Yaakob, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah selamatkan diri kita, insya-Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa sengaja atau tidak disengajakan, ya Allah. Dosa kecil kami dan dosa besar kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan juga dosa kedua ibu bapa kami dan mertua kami, ya Allah. Dosa adik-beradik, saudara mara, sahabat andai, jiran-jiran kami, ya Allah. Dan dosa seluruh para alim ulama, tuan-tuan guru kami, para asatizah kami dan para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami dari wabak penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Dan berilah kesembuhan pada sahabat kami, jiran-jiran kami, adik-beradik kami, saudara mara kami yang sedang dilanda dengan COVID-19 ini, ya Allah. Mudah-mudahan mereka ada kekuatan untuk melawan penyakit ini dengan izin-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan pada mereka dan sembuhkanlah mereka, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.